Peserta putus rezeki projek diambil kesedar. 585 peserta projek Agropolitan Kelantan Selatan di Taman Agropolitan Rantau Manis, Gua Musang dan keluarga mereka putus punca rezeki apabila projek tersebut diambil alih Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar. Menjelaskan mengenai projek tersebut, Hisham Fauzi menegaskan pada asalnya projek tersebut dikendalikan oleh Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) dengan kerjasama Kesedar. Selepas kerjasama taman, ECERDC telah menyerahkan projek itu sepenuhnya kepada Kesedar berkuat kuasa 1 Januari lalu. Projek Taman Agropolitan Rantau Manis Gua Musang ni ialah dipilih rakyat termiskin negeri Kelantan pada tahun 2009. Pada tahun 2009 dipilih 500 lebih ni daripada kalangan rakyat termiskin negeri Kelantan. Hak tak ada gos karo. Tak ada tanah, tak ada getah, tak ada padi, tak ada hijau. Dipilih, diletak dalam hutan Gua Musang. Bui tanah neka sore, bui tapak rumah. Lepas tu bui rumah pipi hati sebutir sore. Rumah ikasih. Rumah orang miskin tu lah, rumah rakyat termiskin, ikasih tu, bui sebutir sore, guna prototiket ikasih, dan dia ni budak tanah kelapa sawit. Selepas daripada tahun 2009, sampai tahun 2021, pokok besar dah lah. Nenek, boleh ambil hasil. Bila boleh ambil hasil, tiba-tiba ECER ni, yang jadi tuai projek ni masa tu, telah pun serah projek ni kepada Kesedar. Bila serah kepada Kesedar, maka Kesedar telah buat keputusan untuk ambil ladang ni dan semua demoni ni diminta untuk serah ladang. Hisham berkata demikian dalam ucapannya pada program Demi Kelantan Apa Telah Terjadi kepada Negeri Kita Siri 02 pada 1 April lalu. Penyelesaian yang diputuskan pihak Kesedar dan ECERDC dikatakan tanpa berbincang lanjut dengan peserta projek yang mengakibatkan mereka kehilangan punca rezeki. Hisham berkata pagar kawasan ladang telah dikunci dan para peserta yang sebelum ini mencari rezeki bergantung kepada hasil kelapa sawit tidak lagi dibenarkan masuk ke lot sawit masing-masing. Menurut Hisham, ada di kalangan peserta yang memelihara lembu di kawasan ladang berkenaan tidak dibenarkan menjenguk ternakan mereka. Katanya 10 peserta telah ingkar dan memasuki ladang tersebut untuk mengambil hasil dalam kebun masing-masing kerana mereka sudah terdesak kerana sudah bergolok gadai untuk meneruskan kehidupan. Bagaimanapun, mereka didakwa mencuri hasil kelapa sawit dan ditahan oleh pihak polis berdasarkan laporan daripada Kesedar. Menurut laporan, sebagai ganti, satu surat penyerahan pemilikan kediaman diedarkan kepada peserta program untuk ditandatangani. Tetapi peserta tidak setuju. Mengikut kandungan surat, peserta yang bersetuju menandatanganinya akan diberikan surat pemilikan rumah ikasih yang sudah kami duduki sekarang serta menerima gratuiti penyertaan RM700 sebulan hanya untuk tempoh setahun bermula Januari 2022. Ketika ini, peserta yang enggan menandatangani surat itu telah hilang punca pendapatan. Sebelum ini, purata pendapatan bulanan kami bekerja di ladang adalah sebanyak RM1,500 sebulan. Kehidupan kami kini semakin tertekan apabila terpaksa bergolok gadai, barang kemas dan menjual barangan berharga bagi meneruskan kelangsungan hidup, kata wakil peserta seperti dipetik media. Kerana itu, peserta nekat melantik peguam Hisham Fauzi dari Hisham Fauzi dan Associates Kota Baru bagi mempertahankan hak mereka. Pertama, kerana kami ingin membawa Kesedar ke mahkamah demi mempertahankan hak kami atas lot yang telah kami usahakan dari asal hinggalah mengeluarkan hasil sekarang. Kedua, untuk mempertahankan diri kami di mahkamah kerana Kesedar telah membuat laporan polis menuduh kami mencuri hasil sawit dari lot berkenaan. Bagaimana kami boleh dituduh mencuri sedangkan lot berkenaan adalah hak kami dari awal lagi, keluh wakil peserta berkenaan. Mengulas selanjut, Hisham mempersoalkan apakah pengerusi Kesedar, Nik Muhammad Abduh, tahu mengenai apa yang berlaku kepada peserta yang miskin ini. Kalaulah kita bercakap pasal Islam, kita ni negeri tempat istirahat, golongan fakir miskin. Tetapi kalaulah golongannya seperti ini, kita hambat keluar daripada tanah masing-masing. Kita tidak benarkan mereka mengambil hasil daripada titik peluh mereka. Adakah kita benar-benar melaksanakan seperti yang kita cakap? Soal Hisham. Beliau juga membangkitkan bahawa projek Agropolitan Kelantan Selatan itu telah menelan belanja RM240 juta dengan matlamat mencipta peluang pekerjaan kepada rakyat miskin Tegar sekaligus meningkatkan pendapatan isi rumah mereka. Namun, kata Hisham, apa yang Kesedar hari ini buat ialah melantik kontraktor untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, orang kampung melompong.
sedangkan wang RM700 sebulan tidak mencukupi. Lepas setahun, apa seterusnya? Bidasnya. Hisham mendakwa peserta teraniaya kerana pihak kerajaan lepas tangan. Jika inilah yang berlaku, ia bukan ajaran Islam, tetapi gejala penyakit Ruwaibidah yang kini ditanggung oleh pemimpin. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda yang maksudnya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, yakni dipercayai dan didustakan. Percakapan orang yang benar diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Al-Ruwaibidah itu? Maka Baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara, mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.